Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah. Yang kabar semua sahabat-sahabat seperjuangan guru pendidikan Islam Sekolah Kemasaan Taman Melawati. Okey, baik, hari ini kita nak sama-sama dalam satu bengkel bengkel panduan untuk kita nak membina GSU. Untuk membina GSU. Apa itu GSU? Okey, kita akan sebut, kita akan terang satu persatu apa itu GSU. Tapi hari ini kita nak sama-sama lakukan gerak untuk tahun 2021 ini, hari pertama persekolahan untuk tahap 1. Tapi kita bergerak bersama-sama untuk meningkatkan lagi kualiti pentaksiran sekolah, khususnya untuk guru-guru pendidikan Islam, insya-Allah. Kita terus kepada bengkel kita pada hari ini. Eloklah saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, baik. Saya Safiuddin bin Hashim. Akan sama-sama berkongsi berkenaan dengan pembinaan GSU kepada sahabat-sahabat sekalian. Iaitu kita akan sama-sama tengahkan apa isu yang timbul sebelum ini, pada tahun-tahun yang sebelum ini, dan kita akan merungkai apakah permasalahan dan juga macam mana cara kita nak selesaikan permasalahan kita, insya-Allah. Cadangan-cadangan kita akan buka kepada sahabat-sahabat sebentar nanti, insya-Allah. Itu pengenalan yang kita tengok. Kalau kita lihat untuk kurikulum standard sekolah rendah ini, KSSR, yang mana menekankan untuk dalam mata pelajaran pendidikan Islam, itu kita ada 7 bidang. Kita ada 7 bidang. Semua sudah maklum. Kita ada 7 bidang yang mana bermula dengan Al-Quran. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang hadis. Kemudian kita terus kepada akidah. Yang keempatnya ibadah. Seterusnya kepada sirah. Dan yang keenamnya adab. Dan yang ketujuhnya adalah bidang jari. Ini adalah ketujuh bidang. Ini adalah intipati yang ada dalam mata pelajaran pendidikan Islam ini. Seperti mana semua tahu berkenaan dengan tuntutan ilmu yang mana dituntut kepada kita, lebih-lebih lagi kita sebagai guru pendidikan Islam. Jangan mengatakan, jangan bagi alasan, okey, dia dah tua, dia dah berumur. Bagilah yang muda-muda untuk belajar benda yang baru ini. Bukan benda yang baru, benda yang ke arah penambahbaikan ini. Bagilah orang muda buat. Tak boleh. Sebabnya Rasulullah SAW sendiri telah menetapkan kepada kita bahawa sabda baginda, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Yang mana tuntutan menuntut ilmu ini adalah wajib ke atas seluruh umat Islam. Tiada terkecuali. Kita perlu tahu bahawa kita perlu menuntut ilmu, sehingga mana kita belum lagi meninggal dunia. Sehingga ada pada hadis yang lain mengatakan sehingga ke liang lahat. Ini pun ada. Kita perlu menuntut ilmu. Ini penekanan hadis, penekanan daripada Rasulullah SAW terhadap kita. Rawahul Ibnu Majah. Di sini penekanan menuntut ilmu ni, kita sebagai guru pendidikan Islam sendiri, Rasulullah, ikon kita, telah menitik beratkan tentang tuntutan ilmu. Okey, kita perlu berubah, kita perlu cuba untuk menjadikan hari ini sekurang-kurangnya lebih baik daripada yang semalam, insya-Allah. Mari, ayo sama-sama kita buat perubahan untuk diri kita, perubahan untuk anak didik kita, anak bangsa kita, perubahan untuk sekolah kita, perubahan untuk negeri kita, dan terutama perubahan untuk negara dan agama kita itu sendiri, insya-Allah. Okey, baik, tanpa kita membuang masa, kita teruskan kepada pembinaan jadual spesifikasi ujian, iaitu yang kita panggil singkatannya adalah GSU. Okey. Kita cuba kita fikir, apakah itu GSU?
Apakah itu JSU? Tadi saya dah cakap penggunaan JSU. JSU, jadual spesifikasi ujian. Jadual spesifikasi ujian JSU. Sebelum ni JPU. Tapi utamanya adalah JSU ni adalah jadual spesifikasi ujian yang mana dikenali juga sebagai test blueprint. Test blueprint. Okey. Dan seterusnya, kita sebelum nak buat sesuatu soalan ataupun sesuatu ujian, kita perlu merangka JSU terlebih dahulu. Sebagaimana ia adalah langkah pertama dalam pembinaan ujian yang menentukan standard kandungan yang mana yang hendak diuji dan bilangan item untuk setiap standard tersebut. Ini daripada Zafranki dan King 2009. Juga menurut Zimaro, kita tengok sikit. Menurut Zimaro 2004 juga mengatakan JSU ini adalah satu matriks atau syarta yang mewakili bilangan item yang hendak diuji mengikut setiap topik dan aras objektif. Ini yang dikemukakan oleh adanya pekaji-pekaji yang sebelum ini. Okey. Kita perlu tahu, kita perlu kenal dan faham apa itu JSU terlebih dahulu sebelum kita merangka soalan. Kita perlu sebelum kita membuat soalan, supaya soalan itu lebih menampakkan kualitinya untuk membina kualiti murid kita, khususnya untuk murid pendidikan Islam itu sendiri. Kalau kita tengok, kalau orang kata JSU, dia akan terlintas dalam kepala yang adalah daripada taksonomi belum. Apa dia taksonomi belum? Saya pun tahu, semua pun dah hadap, semua dah pakar maknanya taksonomi belum. Tapi melalui JSU, guru atau pembina ujian ini, pembina soalan ini akan dapat merancang, yang mana merancang topik juga kemahiran yang kita hendak uji dalam item berdasarkan tahap. Okey, tahap ni dia ada tahap kognitif. Ni belum ni dia memfokuskan pada tahap kognitif yang dicadangkan dalam taksonomi belum itu sendiri. Kita ambil daripada Pusat Perkembangan Kurikulum PK 2001. Kita tengok tahap kognitif belum 2001. Sebelum ni belum taksonomi belum yang awal. Selepas itu dah buat penambahbaikan pada tahun 2001. Inilah yang akan kita rangkakan pada hari ini, yang kita akan sama-sama bincangkan pada hari ini dalam bekel ini, yang mana yang akan digunakan dalam JSU yang kita buat. Yang kita buat melalui ujian-ujian ataupun melalui soalan peperiksaan yang kita akan berikan kepada murid-murid kita, InsyaAllah. Yang mana berada kita perlukan kepada 6. Okey, 6 tahap, iaitu yang pertama sekali mengingati, memahami, kemudian mengaplikasi, menganalisis, menilai dan seterusnya. Kita nak mencipta. Okey, menilai kemudian terus mencipta. Ini adalah satu tahap-tahap yang lebih pada hari ini lebih kepada hebat. Lebih kepada hebat, kita fokuskan untuk nak bina pemikiran murid yang berfikir secara kreatif dan kritis. Ini hebat yang diterapkan dalam soalan-soalan ini. Kita akan bedah satu persatu apa yang ada. Okey, namun begitu Muhammad Fauzi, ini saya ambil sikit daripada pengkaji. Muhammad Fauzi 1996 berpendapat bahawa guru tidak semestinya menggunakan aras-aras kognitif taksonomi belum semata-mata dalam JSU. Bukan sahaja dalam JSU, kita boleh juga menggunakan dalam ujian-ujian yang lain. Seperti mana kalau dalam hafalan, kita boleh juga menggunakan tahap-tahap tersebut. 6 tahap taksonomi belum untuk diadaptasikan dalam hafazan, dalam tilawah Al-Quran, dalam kefahaman surah. Ini yang kita tekankan dalam bidang Al-Quran itu sebagai contohnya. Okey, baik, kita terus kepada isu-isu permasalahan yang timbul. Permasalahan yang timbul dalam kalangan guru kita, guru sekolah kita ni, yang mana saya dah tengok, saya dah semak daripada ujian JSU yang lepas, apakah punca, apakah yang
terkini, yang tadi bukan saya ambil daripada 2-3 tahun lepas. Ini yang berlaku tahun lepas, 2020. Soalan untuk ujian akhir tahun, untuk ujian akhir tahun. Ini yang telah diambil, yang mana pembinaan DSU ini, jadi spesifikasi ujian ini DSU tidak mengikut taksonomi Bloom, yang mana semakan semula 2001. Dia masih menggunakan yang lama. Tapi bukan yang lama sahaja. Kalau kita tengok balik, untuk DSU yang digunakan hanya ada 5 tahap saja. Ini sangat-sangat mengejutkan saya. Ini isu yang sangat besar. Itu bagi kita guru-guru pendidikan Islam, kita perlu tahu, kita letakkan 6 tahap ikut taksonomi Bloom. Ini kognitif yang perlu diletakkan 6 ini. Dan guru-guru perlu tahu macam mana cara kita nak meletakkan isu yang pertama. Yang keduanya, saya juga terkejut juga berkenaan dengan dalam DSU itu. Dia tengok sebelah ni, dalam DSU sebelah ni tiada diletakkan jam interaksi yang ada dalam RPT, rancangan pengajaran tahunan. Kenapa? Jadi seperti ini, sebab kita nak tengok berapa lama jam interaksi antara guru dan murid, dan kita akan adaptasikan dalam pembinaan soalan. Barulah dia lebih adil untuk kita membuat soalan, dan lebih adil juga untuk murid menjawab soalan. Ini perlu tekankan. Okey, seterusnya, yang ketiga, isu yang ketiga adalah nisbah soalan tidak mengikut kiraan. Contohnya, saya ambil dulu contoh untuk satu tajuk. Okey, satu tajuk ada diberikan 5 soalan. 5 soalan untuk tajuk tersebut. Perlu diletakkan tahap-tahapnya. Tahap rendahnya bagaimana, berapa soalan, tahap sederhananya berapa soalan, dan tahap tinggi. Itu kan nisbah soalan ni perlu diletakkan adalah 5 soalan. Kita perlu letak 1, 3, 1. Maksudnya 1 untuk aras rendah, 3 untuk aras sederhana, dan juga 1 untuk aras tinggi. Ini perlu diambil perhatian dari semua guru-guru, khususnya guru pendidikan Islam. Okey, dan seterusnya, isu yang keempat adalah isu berkenaan dengan tak nampak tiada pemberat soalan untuk KEBA berapa peratus, KEBAT berapa peratus. KEBA berapa peratus, KEBAT berapa peratus. Tak ada. Kalau kita tengok, main letak aja, tak tahu, tak ada. Dia nak ikut apa. Dah dengan jam interaksi pun tak ada. Sebuah soalan pun tak ada. 131 ke 141 ke, tak ada. Ini yang menjadikan soalan ni tidak ada untuk murid menjawab. Main letak aja. Ini kualiti soalan tidak ada. Ini sangat-sangat berbahaya. Dia ada pembarat untuk KEBA dan KEBAT. Sepatutnya dia letak KEBA ni ada 40% dalam soalan, dan juga kami seelok-eloknya KEBAT ni terletak 60% dalam soalan. Kalau kita tengok kan dalam taksonomi Bloom, dia tengok mengingat dan memahami itu adalah tahap KEBA, dan seterusnya untuk aras sederhana hingga tinggi itu seterusnya. Keempat-empat mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta itu adalah KEBAT. Macam mana kita nak buat soalan itu? Nanti kita akan bincang dalam bengkel seterusnya, insyaAllah. Kita sama-sama bedah siasat apakah permasalahan kita. Macam mana kita nak belajar melakukan sebegini. Kesian kepada murid-murid kita, insyaAllah. Kita fikirlah murid kita pun nak menjawab soalan-soalan yang berkualiti daripada kita. Barulah kita boleh nak mengeluarkan murid-murid ini sebagai murid-murid pelajar yang berkualiti. Soalan tak berkualiti, macam mana kita nak jadikan murid-murid itu berkualiti? Okey. Tepuk dada, tanya dah iman kita. Bagi kita dah Muslim semua kan, kita insyaAllah kita semua ada iman. Okey, baik, kita tengok sikit contoh sebelah ini. Ini adalah
jadual spesifikasi ujian pada peperiksaan akhir tahun untuk tahun 3, yang mana tahun 3 ni untuk pelajaran pendidikan Islam ada 50 soalan. Jadi tengok sebelah, di atas dan di bawah. Jadi 2 saya letakkan. Yang mana macam mana soalan ni diletakkan, bagaimana soalan diletakkan, pemberatnya 50 soalan. Macam mana tiada dalam interaksi, tiada nisbah soalan untuk tiap-tiap tajuk, tiada. Ini satu isu yang besar. Ini saya letakkan satu bukti yang mana yang perlu diketahui oleh setiap guru, khususnya guru pendidikan Islam. Ini isu yang besar. Sebelum kita nak mudah siasat macam mana nak letak soalan untuk mengikut tahap-tahap belum ni, macam mana kita nak letak, kita perlu tahu dulu macam mana kita nak jadikan GSU ni GSU yang terbaik untuk kita, insyaAllah. Okey. Kemudian kibat dengan kibar pun tak ada diletakkan dalam ni. Mana yang kibat, mana yang kibar. Ini satu isu yang sangat-sangat besar lah bagi sekolah kita. Tak kita sekolah kluster kecemerlangan. Walaupun kluster kecemerlangan untuk DI, tapi untuk mata pelajaran yang lain perlu diambil kira. Perlu kita beratkan oleh guru, khususnya guru pendidikan Islam ini. Kalau tidak, habislah kualiti guru kita. Ini, ayo kita sama-sama buat yang terbaik untuk anak didik kita, anak bangsa kita, insyaAllah. Tadi kita dah tengok berkenaan dengan GSU yang dah kita buat tahun lepas, menggunakan GSU, tapak GSU yang sebagaimana. Banyak kan kesilapan kita nak tengok dalam GSU yang lepas. Okey, tapi kita sekali contoh sikit di sini. Ini adalah GSU taksonomi belum untuk sebakan 2001. Okey, ini kita gunakan yang mana kita tengok topik saya letak saja kat sini 5 topik utama, yang mana tengok setiap topik tu kita letak jam interaksi. Yang mana kita tengok yang pertama sekali akidah, konsep akidah, bidang akidah, tengok jam interaksi ni ada berapa? Ada 3. Seterusnya ML lah juga sama juga 3 jam interaksi. Kemudian Al-Quran untuk fokuskan kepada tajwid, hukum nun, mati dan tanwin, berapa? 5 jam interaksi. Seterusnya pada sirah, iaitu bab meneladani sifat tabligh, ada 3 jam interaksi. Kemudian yang seterusnya adab, berkenaan konsep adab hidup. Ini adalah contoh yang saya nak semua tahu, semua faham berkenaan dengan macam mana kita nak bina GSU yang mengikut standard, yang mengikut taksonomi belum sebakan 2001. Ini semua ada. Kemudian cara kiraan nisbah soalan. Ini contoh saya letak kat sini 30 soalan. Sebab apa? Sebab ini adalah soalan untuk pentadbiran sumatif pertengahan tahun. Kita tengok. Kita tengok untuk satu tajuk terletak 5, ada yang 5, ada yang 9. Bagaimanakah kita nak tengok? Bagaimana kita nak tengok soalan? Macam mana kita nak letak soalannya? Kita akan kira berdasarkan jumlah interaksi kita bersama-sama dengan murid kita. Di sini, jangan di sini. Tengok ada 5, kemudian 9, 5 dan 6. 5, 9, 5, 6. Sebab apa jadi 6? Sepatutnya jadi 5 kan? Tapi dia sebab dia gunakan auto kiraan, auto sum dalam Excel. Ini dah buat, kita akan ubah secara manual. Ini tak ada masalah. Kita akan belajar satu persatu. Yang penting kita tengok adanya yang interaksi, nisbah soalan tepat dan juga pemberatan soalan perlu ada. Di bawah kita tengok, di bawah tengok 40, 60, apa dia tu? 70, 12 dan 18. Itu apa tu? Yang bawah tu. Yang bawah tu adalah pemberatan soalan untuk kebar dan kebat. Okey. Untuk kebar kita letakkan 12 apa? 12 soalan kebar dan juga 18 lagi adalah soalan kebat. Ini kita buat dapat kiraan dah.
Menyelesaikan 30 soalan tu, dia letakkan 40% untuk hebat dan 60% untuk hebat. Okay, ini perlu diambil perhatian untuk semua. Kalau boleh kita nak tengok apakah penyelesaian untuk isu ini. Isu ini sangat-sangat besar ni kan. Dia terkait dengan ujian yang kita berikan kepada murid. Kualiti ujian yang sebagaimana dia tak boleh dia buat sambil lewa dengan ujian yang kita jalankan kepada murid, kepada pelajar kita. Okey, kita tengok penyelesaian untuk isu ini adalah cadangan-cadangan. Okey, ini kita perlu tengok guru-guru pendidikan Islami khususnya perlu saya nak kita sama-sama buat khususlah untuk bersiri, untuk kita lebih hadam untuk DSU ni. Boleh tak boleh? Boleh kan semua kan? Kita ambil satu tarikh, kita ambil satu masa sikit je, sikit-sikit kita ambil, lama-lama habislah untuk cadangan berkenaan dengan DSU. Yang pertama sekali untuk kerangka DSU mengikut kerangka taksonomi LOL, yang mana yang sebabkan semula pada tahun 2001. Ini yang perlu kita seimbangkan dalam membuat satu soalan ujian. Kita kena ada keseimbangan dalam membuat soalan DSU ini. Nak buat soalan ni dan kita berdasarkan DSU. Soalan ni berdasarkan DSU, kita klikkan dulu berapa soalan kita nak buat, kita rangka dulu untuk DSU itu, kemudian kita letakkan baru kita buat soalan berdasarkan DSU yang kita rangka itu lebih sistematik dan lebih tepat untuk mencapai kualiti soalan. Yang keduanya untuk cadangan penyelesaian untuk isu ini adalah keduanya adalah kita buat soalan berdasarkan jam interaksi yang ditunjukkan di DSU tadi. Perlu lagi kita buat siri, mungkin bersiri 2, 3, 4, kita buat, kita fokuskan satu persatu. Tak nak campur banyak-banyak, takut nanti lupa kan. Saya pun macam tu juga, sama juga. Kita buat sikit-sikit, lama-lama kita akan ingat, kita akan jadi expert, kita akan jadi mahir berkenaan dengan cara nak membuat soalan-soalan DSU ini, soalan-soalan pentaksiran ini yang berdasarkan DSU. Ini perlu. Kemudian yang ketiganya, cadangannya penyelesaian untuk isu ini adalah meletakkan sebuah soalan yang tepat mengikut aras. Yang tadi tak ada kan, yang mula-mula tadi untuk DSU yang kita buat pada tahun lepas tu tak ada. Nisbah 1, 3, 1 ke 2, 4, 2 ke tak ada. Ini kita perlu letak bagaimana dan letak, nanti kita akan buat satu persatu mengikut jam interaksi dan jumlah soalan. Ini yang sebenar-benarnya. Seterusnya, untuk penyelesaian isu ini kita meletakkan sebuah soalan mengikut tepat mengikut aras. Ini dah kita bincang tadi, sama kita nak letak, tapi kita akan bedah siasat pada siri khusus atau seminar yang seterusnya, insyaAllah. Yang seterusnya, kata akhir, cadangan untuk menyelesaikan isu ini adalah perlu mengetahui bagaimana cara kita nak letakkan. Dia perlu tahu apa dia kebat dan apa dia kebat terlebih dahulu. Dan bahawa kita boleh meletakkan, kita dah faham, dah hadam, baru kita boleh nak letakkan macam mana, berapakah ratus untuk kebat dan berapa ratuskah untuk kebat. Ini sangat-sangat diperlukan untuk oleh guru-guru seperti kita, khususnya guru pendidikan Islam. Kita nak nampak beza yang antara guru pendidikan Islam dan guru-guru yang subjek lain. Kalau boleh, guru pendidikan Islam ni nombor 1. Itu target kita, insya-Allah. Sama-sama sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Ujian cilik, kita dah sampai ke akhirnya. Sebab kita pun dah tak banyak, kita letak sekejap saja dalam lebih kurang sesi ni dalam 30 minit. 30 minit pun dah sekejap. Ini pun dah nak habiskan masa. Tengok apakah kesimpulan yang kita dapat peroleh daripada kita nak buat soalan-soalan DSU ini. Kemudian kita nak kita nak membina soalan-soalan DSU yang berkualiti. Ini macam mana? Kita tengok setiap guru ni, kita ni sebagai guru, khususnya guru PI ni, menunjukkan tata laku seperti berpegang pada peraturan. Ada peraturan. Kita nak bina soalan, ada peraturannya. Macam mana? Undang-undang dan kod amalan. Kita ni profession
keguruan. Profesi keguruan ni, bila profesi kita ni sangat-sangat dihormati oleh masyarakat luar. Dia perlu buat kerja selari dengan profesi kita, mengikut peraturan undang-undang yang mana mengikut tata laku profesi KEP 8, yang mana dengan cemerlang meletakkan dalam panduan kembalian Islamiyah IPPM JPM 2019. Okay, saya tengoklah itu ni, kita akan sama-sama bedah siasat apa yang perlukan, ke mana guru itu membuat soalan yang terbaik untuk kita, untuk anak didik kita, insya-Allah. Dan yang terakhir ni adalah berkenaan dengan guru perlu lebih bertanggungjawab dalam menjalankan ujian mengikut panduan yang telah diletakkan. Saya tak kata guru dekat sekolah kita ni tak bertanggungjawab, kan? Mungkin kita tak faham lagi, jadi kita ambil mudah tentang pembinaan GSU ni. Kita perlu tahu pembinaan GSU ni perlukan kepada tanggungjawab kita. Kita perlu lebih bertanggungjawab dengan profesi kita, barulah kita boleh menjalankan ujian ikut panduan yang telah diletakkan, ujian supaya ia seimbang dan adil untuk semua. Contohnya adil untuk kita mengajar cukup masa interaksi, adil juga untuk murid-murid kita untuk jawab soalan. Mana mungkin kita mengajar hanya 1 jam, kita letak banyak pemberatan soalan kepada 1 jam tersebut. Yang 5 jam lagi kita tak letak. Macam mana kalau kita letak yang 3 jam interaksi tu lebih daripada 5 jam interaksi sama dengan murid? Tak boleh. Soalan-soalan itu tidak adil, tidak seimbang kepada pendidik kita terutamanya. Dan boleh kita buat benda ini dengan penuh adil dan sama pada semua, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Okey, ini saya kongsikan sedikit berkenaan dengan rujukan yang telah saya perolehi. Dan di sini kita tengok rujukan yang ada di sebelah ini, dan secara akhir kalam ni kita perlu tahu pembinaan GSU ni bukan mudah, dan kita sebagai guru jangan ambil mudah. Perlu letakkan tanggungjawab kita sebagai guru pendidikan Islam ni sebagai salah satu profession yang menggambarkan kita sebagai seorang guru yang beragama Islam, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum. Yang baik kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, segala kekurangan itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Setakat itu saja dari saya. Kita akan berjumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Kita buat sama-sama sampai jadi, insya-Allah. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua.